Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kita sambung lagi berkenaan dengan bab riak pada muka surat yang ke-278 kalau kitab saya ni, iaitu berkenaan dengan riak yang lebih besar lagi, adalah perbuatan riak munafik, menzahirkan keimanan sedangkan ketika itu hatinya kafir. Itu benda yang besar, dan riak ini lebih besar daripada syirik yang nyata, kerana dia berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan keimanan itu hanya bentuk luaran sahaja. Yang kedua, riak dengan ibadah yang wajib seperti mengerjakan sembahyang zuhur di hadapan orang lain, tetapi apabila dia berseorangan dia tidak mendirikan sembahyang. Dia mendirikan sembahyang kerana orang, bukan kerana Allah Ta'ala. Riak yang lebih kecil iaitu tidak riak dengan ibadah fardu, tetapi riak dengan ibadah sunat. Namun sekiranya dia berada di tempat sunyi, dia tidak melakukan ibadah tersebut. Ketiga-tiga ini benda yang besar yang berlaku dalam jiwa manusia, oleh kerana syaitan telah menghias apa yang dia buat itu. Apabila syaitan menampakkan bahawa perbuatan itu baik, dan memang orang yang niat bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, apabila dia melakukan sesuatu perbuatan, dia panggil perbuatan tu hanya sekerak jalan sahaja, tidak berterusan. Perbuatan yang kerana Allah ni perbuatan yang istiqamah. Ibadah kerana Allah ni ibadah yang beristiqamah. Apa sahaja yang diniatkan kerana Allah Ta'ala, benda itu berterusan, bukan sekerak jalan. Orang nak berubah, contoh, kalau berubah dengan asbab bukan kerana Allah Ta'ala, sebab malu pada kawan, sebab semua dah kawan-kawan lain dah berubah semua dah, apabila mati kawan tu, dia balik pada asal, sebab dia kira orang yang dia malu tu tak ada dah. Dia balik pada asal, perangai dia, cara dia berubah sekadar kerana kawan dia. Kalau mari dengan kuliah ni bukan kerana Allah Ta'ala, kerana kawan ajak, mati kawan tu dia tak mari, sebab bukan kerana Allah. Hatta mengajar sendiri pun bukan kerana Allah Ta'ala, kerana perkara-perkara yang lain, nak kepada perkara-perkara yang lain, nak ramai pengikut ke, ramai apa ke. Bila dia tidak mencapai tujuan yang dia naklah hati itu bukan kerana Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya dia menjadi, orang panggil dalam istilah dia panggil penyakit futur, iaitu hangat-hangat teh ayam dia panggil.
Boleh faham ni? Buat satu perkara tu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana benda lain. Sekerat jalan balik kan? Sama ada dia tu siapa sekalipun, dia memang akan jadi begitu sebab bukan kerana Allah. Sebab istiqamah di atas apa yang kita buat ini adalah kurniaan daripada Allah apabila seorang itu kerana dia, kerana Allah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Baru Allah Taala bagi istiqamah sebab kerana dia. Jadi sebagaimana perbincangan daripada peringkat awal saya sebut dulu, riak ini lawan dia ikhlas. Itu orang tidak ada ikhlas, ada riak, ada kerana benda lain. Kerana benda lain. Kerana benda lain itulah yang menjadi rosak apa yang kita buat ni, bukan kerana Allah Taala. Kalau nak suruh orang puji kita ke, nak suruh orang hebat kita, nak suruh orang agungkan kita, semua benda tu tidak dinyatakan pahala di sisi Allah Ta'ala, tetapi menjadi bala yang besar yang akan melaknat di hari akhirat. Kalau dia fikir nak jaga hati orang supaya orang ni tertarik dengan dia dan sebagainya, dia akan bercakap mengikut kehendak orang, dia tidak akan bercakap mengikut kehendak Allah. Orang yang nak capai redha Allah Ta'ala ni, dia kena bercakap mengikut kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak manusia. Sebab semua manusia kehendaknya berbeza. Saya, tuan-tuan, semuanya berbeza apa yang kita inginkan. Kalau kita ikut semua orang ni, jadi susah kita. Tetapi kalau kita ikut kehendak Allah Ta'ala, walaupun bertentangan dengan kehendak manusia, kita puas hati. Sebab apa? Sebab kita ikut kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala janji akan jaga kita. Sebab kita bercakap benar kerana Allah Ta'ala. Dan kita buat satu perkara itu mardatillah, untuk dapat redha daripada Allah. Baik. Ketahuilah ubat penyakit riak adalah menolak puncanya, iaitu 3 perkara seperti berikut. Yang pertama, suka kepada pujian. Ni punca dia. Obat penyakit riak ni berakar umbi kepada suka kepada pujian. Lalu bagaimana kita nak buat suka pada pujian ni? Yang pertama. Yang kedua, takut dicela, takut orang kata. Yang ketiga, tamak kepada harta, cinta kepada dunia. Baik, kita pergi satu-satu dia sebut. Apa yang dimaksudkan dengan suka kepada pujian adalah menyerang musuh yang ramai dalam peperangan supaya dikatakan dia seorang yang berani. Obat bagi mengobati sikap ini dengan mengetahui pujian-pujian itu dan satu kesempurnaan yang disangkakan sahaja dan tidak mempunyai kesempurnaan yang sebenar, maka tidak ada faedah langsung baginya, bahkan ia perbuatan merugikan semata-mata. Tambahan lagi, penawarnya adalah dengan mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mencercanya pada hari kiamat dan menyiksanya. Dilaporkan bahawa orang-orang riak akan dipanggil pada hari kiamat dengan 4 nama, iaitu ya murai, ya ghawi, ya fajiru, ya khasiru, idhhab fakhudh ajraka mimma amilta lah fala ajra laka indana. Wahai orang yang riak, wahai orang yang sesat, wahai orang yang jahat. Itu panggilan. Wahai orang yang riak, orang yang sesat, orang yang jahat, dan wahai orang yang rugi. Dengan 4 panggilan. Pergilah kamu. Nak pergi ke mana? Ambillah pahala daripada pahala kami daripada mereka yang kamu beramal untuknya. Mungkin cari pahala yang kamu beramal untuk dia, bukan kerana aku. Mungkin minta pahala dengan dia. Kalau beramal tu malu ke tok tua, minta pahala dengan tok tua. Ibu mertuaku. Nak minta dengan dia. Ataupun bapak mertua ke siapa ke beramal kerana dia, kerana malu. Begitu juga bapak mertua malu pada menantu ustaz.
Nah, menantu ustaz dah. Balik jarang-jarang kampung. Pok mertua ni, ya Allah. Pok ye lagi. Dah habis lagi zaman tu. Nah, masjid-masjid pun jarang pergi, duk main kedai kopi, dan menantu balik, ajak pergi masjid. Kacing baju Melayu pun sengit. Atas ke bawah gitu. Dah pakai baju t-shirt je hari-hari. Gitu jadi dia. Maka dia minta dengan menantu akhirat esok. Kalau mari semayang tu kerana menantu ataupun kerana orang lain. Sememangnya begitu. Maka tidak ada pahala bagi kamu di sisi kami pada hari ini. Tidak ada pahala. Tak dapat pahala kamu pada hari ini. Kosong, zero. Kenapa? Bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi obat yang pertama ni, akar umbi yang pertama sekali, suka kepada pujian. Memang orang suka pada orang puji dia, memang terlibat dengan riak. Sebab tu agama kita mengajar pada kita, apabila orang puji kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan daripada aku. Allah Ta'ala bagi kelebihan yang hebat kepada Nabi Sulaiman. Dia kata min fadli rabbi liyabluwani am ashkura au akfur. Ini semua kelebihan daripada Allah. Tidak adalah orang hebat macam Nabi Sulaiman. Nah, Allah Ta'ala sebutlah Quran ni, Nabi Sulaiman dia boleh berjalan satu aftara ala Allah, ayat belakang-belakang tu tak ingat dah saya. Walaqad fatanna Sulaiman ala kursiyyihi jasada summa anab. Allah Ta'ala beri kehebatan pada Nabi Sulaiman, dan dia boleh berjalan rihuha warawahuha syahr. Surah apa tu? Surah Sabah. Dia boleh berjalan dalam masa yang singkat. Perjalanan bulan-bulan itu dia boleh masa sekejap saja. Hebatlah Tuhan bagi. Nak puji dia pun bolehlah puji, sepatutnya memang Tuhan bagi ke dia. Tetapi dia nak jaga hati dia supaya dia tidak sombong dan riak. Dia kata liyabluwani min fadli rabbi, ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, liyabluwani, untuk uji aku. Dua perkara, uji kerana am ashkura au akfur, sama ada bersyukur ataupun kufur. Jadi sebarang pujian yang Allah Ta'ala puji pada, yang orang puji kepada kita, kita sebut ini daripada Allah. Ini daripada Allah. Baik. Gembira di atas pujian tu tak apa. Bismillah. Kita gembira di atas pujian yang orang puji pada kita, tak ada masalah benda tu. Sifat manusia biasa tu pun jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih aku kan ni. Tu masalah tu. Tak. Orang puji sikit. Memang. Gitu. Membenarkan lagi pujian orang tu masalah tu. Kalau nak puji isteri, tak apa. Orang perempuan memang suka puji. Awak ni cantik lah hari ni. Dia sengih gitu, sengih. Muja tak jatuh gigi palsu dia. Sengih kuat tak? Awak ni cantik hari ni. Awak masak sedap hari ni. Apalah. Walaupun kalau dia masak sehari tu tutup kedai. Dia punya tak sedapnya lah. Tapi tak apa, puji dia suka. Sedap awak masak, ya Allah. Pejam mata suami padahal masing. Tu pejam mata tu. Tak apa puji. Orang perempuan pun rasa, sedap masak. Tak apa rasa gitu. Suka dengan pujian yang diberikan, dan kita memuji dan muji untuk suka gembira hati dia. Tapi kalau suami tak pernah puji, tiba-tiba balik puji, ada something wrong. Ada yang tak kena. Tak, itu dia. Sakit saya ni sebenarnya ni. Sakit. Sikit batu karang. Baik. Kemudian, sekiranya dia mengetahui siksaan Allah dan cercanya disebabkan riak itu, nescaya mudah baginya meninggalkan riak. Ini disebabkan kerana manusia suka dipuji oleh manusia seperti dia mengetahui akan adanya racun dalam madu. Maka sudah tentu dia akan meninggalkan air madu itu. Berbeza pula dengan mereka yang tidak mengetahui terdapat racun dalam madu itu.
kemudian dia tertipu dan meminumnya, maka binasalah dia. Macam saya sebut tadi lah, sifat yang suka, manusia suka dipuji ni semua ada. Kita suka dipuji, apatah lagi bila budak-budak kecil, budak-budak yang kecil nak ajar Quran ni, anak-anak kita ni, kalau saya lah, saya akan kita pilih satu qari, kita bagi ke dia supaya dia dengar. Qari-qari Quran kan ramai, supaya dia tiru. Lepas dia dia buat, dia baca tu, dia kata super dengan hak ni. Kita kata ke dia lagi syok, dia lagi syok, dia lagi baca, dia lagi rajin. Jangan condemn dia, jangan. Puji dia. Sikit lagi nak jadi, kita kata sikit lagi. Kalau buat baca banyak lagi, jadi macam dia. Budak ni suka pada pujian, memang begitu. Pandai adik. Dan memang dia buat satu perkara tu, jangan berat mulut kita untuk puji dia. Jangan condemn. Dia balik tunjuk baba-baba, dia kata tengok ni, boleh markas 90. Ayah dia pun tengok 90 je, orang lain 100. Tu. Ayah lagu ni ambil tukar ni, tong depan dia. Tak pandai. Tak. Puji dulu. Pandai adik, 90 dapat. Kalau dapat 100 ni lagi pandai ni. Tu cara dia. Cara nak puji dia. Ni balik-balik, macam ni je orang lain, lebih lagi. Jangan bandingkan dengan orang lain. Puji dulu nombor 1. Isteri pun macam tadi juga. Cantik tak bang saya pakai baju? Cantik. Tapi kalau terang sangat color ni nampak macam buruk mak yeh pula. Contohlah. Merah gitu dah. Terus contoh dah. Kalau saya baca buku tu, buku Datin Tuan Sabariah dengan hidup dengan Tuan Guru ni Abdul Aziz, Allahumma ghfir lahu. Datin cerita bagaimana kehidupan dia dengan Tok Guru. Tok Guru tak pernah kata perkataan huduh pada dia. Tak pernah kata perkataan hodoh ke dia, tak pernah. Kalau baju dia pakai terang-terang sangat, Tok Guru tak kata hodoh. Tok Guru kata demon nampak tua pakai lagu ni. Cara dia. Demon ni nampak tua pakai lagu ni, dia tak pakai. Orang perempuan memang cukup pantang kata dia tua. Jangan. Makcik betul. Perempuan kampung saya tu bawa baju semayang, saya kata makcik nampak jumpa bulan lepas tak muda gini, hari ni lagi muda, sengih. Duk semayang apa sengih gitu, sengih. Nampak tu? Dia kena gitu. Kalau kita kata dia nampak tua pakai lagu ni, dia tak pakai dah. Suka kita baca buku dia, nipis buku dia, tapi dia menceritakan bagaimana keadaan. Dia duduk, tak pernah kata huduh pada bini dia. Tak pernah kata pakai lagu ni, pakai apa lagu ni. Tak pernah. Pentingnya komunikasi. Dan apabila seseorang itu dipuji, dia rasa seronok dipuji, itu tak salah. Cuma dia rasa lebih. Ada aku, tu. Apabila dipuji, itu tak boleh. Dan kita kena puji pada yang berhak dipuji. Puji untuk ambil hati, tak apa. Untuk mendapatkan puji, kita puji dia untuk dapat ambil hati dia, supaya dia seronok, tak apa. Tapi kalau puji dia untuk dapat projek, ada masalah. Bodek orang panggil tu. Bodek tu bukan puji tu. Bodek dia supaya dapat benda, dapat apa yang kita nak. Dan dia tu pula jenis pam tak bocor, dia panggil. Pam. Dia pula jenis besar. Tak bocor sikit pun tak bocor lah. Lama-lama dia makin rasa makin hebat. Lalu penyakit riak itu datang. Dan dia kata, untuk matikan akar suka kepada pujian ini, dengan ingat bahawa akhirat, bahawa cercaan Allah itu lebih hebat lagi. Karena itu, perkataan pertama lepas daripada Allahu Akbar, kita ucap itu, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kepujian itu datangnya daripada Allah. Setelah manusia bergelumang hidup sehari-hari di antara waktu subuh nak sampai waktu zuhur, macam-macam aktiviti yang berlaku.
Macam-macam percakapan yang telah keluar daripada mulut kita, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, tindakan yang kita buat sama ada sengaja ataupun tak sengaja, kita pun ambil air semayang semua sekali, akak Allahu Akbar, kita pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengakui bahawa segala kepujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Tuhan hubungkan di antara kehidupan kita hari-hari ini dengan ibadah sembahyang. Baik. Yang kedua pula, takut dicela. Selain daripada itu, kita perlu menetapkan dalam hati suatu kerugian besar sekiranya kita mendapat pujian daripada manusia. Tetapi dalam masa yang sama mendapat celaan dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat ini bertentangan dengan syariat Islam. Sesiapa yang menjadikan manusia suka kepadanya dengan kemurkaan Allah Taala, maka Allah akan memurkainya. Baik, manakala sebab riak yang kedua, iaitu takut dicela manusia, penawarnya adalah dengan menetapkan dalam hatinya bahawa celaan mereka itu tidak memberi kesan mudarat langsung sekiranya terdapat pujian di sisi Allah Ta'ala. Malah mereka menetapkan hati bahawa kita tidak perlu bersifat riak dengan yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala, kerana takutkan cercaan manusia yang tidak memberi sebarang mudarat. Maka memadailah bagi manusia mengetahui akan keburukan sifat riak ini, bertujuan mereka akan membencinya. Baik, buat sesuatu perkara ni, tak buat satu perkara kerana takut celaan orang. Kita kena takut celaan Allah Ta'ala lagi lebih daripada celaan manusia. Nak tutup mulut manusia ni tak boleh, hanya Allah je boleh tutup mulut manusia. Kita jangan fikir orang kata. Yang penting kita fikir hak kita buat ni kena ataupun tidak dengan kehendak Allah Ta'ala, bertepatan ataupun tidak dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, bertepatan ataupun tidak dengan syariat sunnah Nabi SAW. Kita fikir situ sudah. Fikir orang kata ni tak sudah cerita. Maka setengah orang dia terpaksa pura-pura buat gitu, takut orang kata ke dia. Takut orang kata ke dia, maka dia sifat kepura-puraan tu ada dalam perkara tersebut. Maka tak jadi pahala pun, tak jadi apa pun bagi dia. Malu pada jiran sebab jiran tu pergi masjid, lalu kita pergi masjid, tak jadi apa pun. Kita boleh buat amal itu, tapi amal itu tidak dikira pahala sebab bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, nak kira pahala macam mana? Kita diajak dalam Quran sebut kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kerana Allah Ta'ala. Masuk masjid kerana Allah, kerana Allah, semua buat kerana Allah. Satu benda yang kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kita, sebab kerana dia akan jaga. Tapi kalau satu benda kita buat kerana manusia, Allah Ta'ala akan serah kita pada manusia. Bila Allah Ta'ala serah kita pada manusia, manusia mana yang boleh melunaskan semua perkara keinginan hati kita ni? Tak boleh. Jadi kita kena buat kerana Allah. Tak usah takut dengan cercaan manusia. Nabi banyak lagi kena cerca. Sifat takut orang kata tu ada, semua orang ada. Takut orang kata begini, takut orang kata begini. Mulut orang semua boleh kata. Betul tak? Kalau nak menikah dengan janda pun orang kata. Nikah anak dara pun orang kata. Atau tak menikah pun orang kata. Betul tak? Dah, nikah je lah. Bukan susah. Dah, kalau orang tak menikah lagi, contoh, menikah anak dara, dia tu menikah anak dara tak padan, umur 50, bini baru mati 3 hari. Orang kata juga. Bini baru mati 3 hari, nak nikah anak dara dah. Orang kata juga, betul tak? Nikah dengan janda, oh dia tu tak padan, nikah dengan janda umur 40, dia umur 20. Orang kata juga. Tak sudah makna orang kata, tak macam tak? Nikah pakcik, apa kenal tu menikah, cakap banyak. Dah, tu dia. Allahu Akbar.
Cuma saya nak pesan tuan-tuan, anak-anak kita ni tolong cari ke dia. Cari ke dia. Kalau dia cari sendiri, tak apalah, zaman sekarang ni zaman orang cari sendiri. Sebab mak ayah mungkin tak fikir kesan besar pada cari sendiri tu. Kalau kita cari, bersungguh nak cari anak kita, isteri ke suami ke, tu lagi baik. Sebab hak kita cari tu mungkin hak berkenan dengan kita, dan anak kita pula ikut abah lah, macam mana pun carilah. Yang tak tahannya kawan saya seorang tu, abah dia cari bini ke dia lah, sekali abah dia menikah nak cari tu. Alah, pening aku. Dah, abah dia tu 40 lebih carilah bini ke anak dia. Anak dia baru keluar universiti. Dah sekali abah je pergi ambil. Marah mama dia. Dah, abah punya pasal. Lepas tu macam mana kata? Redha lah, dah abah nak dia kata. Nak macam mana? Urusan dengan mama tu biarlah, kena lepas pinggang gelah ikut dia dia kata. Jadi kita jangan, kalau biar gitu, biar dia cari sendiri, dia cari orang entah apa-apa pun tak tahu. Zaman sekarang ni trend hak cari sendiri. Itu masalah. Dan bila dah berkahwin, ni bulan 12 ni ramai nak berkahwin ni lah. Makbul lebih penting daripada masyhur. Ni kaedah dia. Makbul itu diterima, akad nikah itu lebih penting daripada masyhur. Belanja mas kahwin berapa, dengan hantaran berapa, dengan buat event besar-besar, dengan bunga ambil pada kamera Highland harga 9,000 nak mari pasang-pasang, lepas tu bagi makan kambing bunga tu. Siapa nak makan? Mana ada kau buat khabu bunga? Khabu pucuk paku aku pernah jumpa lah. Khabu bunga roh tu ada kau buat? Tak ada. Dah 9,000 tempah mari bunga kamera Highland tu. Ada ke Ustaz? Ada lah, saya pernah tengok lah benda tu. Pernah tengok bunga nak ke bunga apa, bunga betul-betul mari kamera Highland, segar-segar lagi. Esok nak buat atas plumbing tu, mari pasang lah kawan tu. Pasang tak tidur kawan tu, tak apa, dia meniaga 9,000. Letak bunga plastik dia macam mana? Berapa ratus sangat bunga plastik tu, beli kat kedai RM2 tu. Nampak tak? Dah. Dia penting pada masyhur, itu pada makbul. Tak ada faedah sikit apa. Kita pentingkan makbul dulu, diterima oleh Allah Ta'ala dulu. Masyhur tu nombor 2. Masyhur tu nombor 2. Jadi jangan tuan-tuan, jangan buat event besar-besar sangat. Jangan, membazir saja. Lepas tu, bini dengan tok lelaki ni ambil gambar dua orang, upload lah Facebook. Peluk sana, peluk sini, nak tunjuk sweet lah konon. Sweet, tahu sweet pakcik? Bukan kecil manis, sweet. Sweet lah. Maka peluk-peluk lah gitu, belaga hidung, tak belaga hidung dan belakang lah. Letaklah lah Facebook. Apa kefaedahnya? Untuk apa semua tu? Tak pernah satu pun riwayat sahabat tengok Aisyah bersama dengan Nabi duduk berpeluk di luar tu. Tak pernah. Kecuali Aisyah yang meriwayatkanlah macam mana perangai Nabi dalam rumah Nabi sendiri. Oh, kita dok dengar ustaz-ustaz hak karut maruk ni. Ustaz-ustaz yang konon membina keluarga bahagia dok mari aliran barat mana tak tahu. Nah, lepas tu drama sikit, duk tarbiyah kita drama satu aja kok. Drama. Habis orang agama pakai jubah tak pakai jubah, ustaz tak ustaz, semua terlibat ni dengan peluk-peluk bini masuk dalam Facebook. Ni tipu daya syaitan ya tuan-tuan. Tipu daya syaitan. Tak pernah lah sahabat kata aku tengok Rasulullah berjalan dengan Aisyah peluk gitu. Pernah? Tak pernah. Satu je masa Rasulullah duduk Rasulullah main, tengok orang main pedang. Aisyah kata masa hari raya Eid, hari raya dalam masjid lah, orang tu buat pertunjukan pedang. Aisyah kata aku tengok sehingga daguku duduk atas bahu Nabi, duduk gitu sehingga aku tertidur. Itu ada riwayat. Itu pun dah hari-hari sekali tu ya. Nak tunjuk sweet-sweet pada siapa? Nak tu ambil gambar belaga hidung untuk lah sawah tu, mojo lah, tak jatuh lah seluk tu. Main kat atas batas petok tu tak?
Allahu Akbar, tak ada kerja sungguh. Seorang lagi duduk atas pokok, seorang lagi duduk bawah. Jadi seorang, jadi buruk seorang atas tu. Gerak aku. Bukan Allah. Tak boleh tengok saya benda begini, benda mungkar. Benda yang tak betul, ambil gambar atas batu lah. Ambil gambar tu tak salah, tapi simpanan dia cukup lah. Nak letak dalam Facebook buat apa? Peluk-peluk begini. Jenis pegang tangan pula, pegang tangan gitu, seorang ambil gambar gitu. Bini duduk depan tu, tengok dalam Facebook tu, mengaji agama. Semua ni tipu daya syaitan berlaku. Nak tunjuk pada siapa? Sebab tu kaedah kita dalam perkahwinan ni, makbul lebih utama daripada masyhur. Diterima perkahwinan, akad nikah. Saya terima, saya akad terima, saya terima nikah, cukup tu. Lepas tu buatlah jamuan-jamuan sikit-sikit, taklah melebih-lebih sangat. Ni sampai lebih-lebih dengan event tu, dengan panggil karaoke pula lagu, ya Allah, mak mentua menyanyi, sakit telinga aku. Kanda di medan perang. Wah, aku nak makan tu tak lalu rasa. Ambil ayam goreng tu siapa buang terus, tak bolehlah makan. Nampak mendengar mak mentua dia cair tak telinga aku. Teruk tuan-tuan lah. Apalah, saya tak kerti nak sebut orang Melayu ni, dia pengaruh dia kuat, pengaruh. Bila satu benda orang buat begitu, maka semua pakat tiru, semua begitu. Semua pakat tiru. Jadi ingat, anak-anak kita tolong pesan, jangan upload gambar suami isteri dalam Facebook, dalam Instagram. Jangan sekali-kali. Cukupnya kita bahagia dalam bilik dengan isteri kita senyum, kita senyum ke dia. Cukuplah. Nak suruh isteri menyanyi dalam bilik, menyanyilah. Tak apa. Isteri suara sedap, ambil sikat hak bolu tu, nyanyi sikit, yang sebelum tidur dia bernyanyilah isteri dalam bilik. Tak apa. Kita dengan dia. Ni apa kerja menyanyi depan orang ramai? Isteri pergi kolam renang, duk berenang, suami ambil video. Isteri macam bawa air berenang. Suami ambil video, upload, letak Facebook, letak Instagram. Pekejadahnya aku pun tak tahu lah. Ya Allah, sakit-sakit dia jadi sungguh. Tu nak beritahu tuan-tuan. Itu semua punya perangai riak dia panggil, yang membinasakan. Macam mana nak keluarga bahagia kalau kita bina tapak rumah tangga dengan tidak ada kebahagiaan yang Allah Ta'ala suruh? Kebahagiaan dari sudut syariatnya, untuk dapat bahagia kena ada mardatillah. Membina rumah tangga dengan tidak ada mardatillah macam mana? Tak boleh. Tak boleh begitu. Sebab itu ada had dia, ada had. Lelaki dan perempuan ni ada had. Kawan suami, kawan isteri, semua ada had. Isteri kena tengok suami kawan dengan siapa, orang baik ke orang tak baik. Suami pun kena tengok isteri kawan dengan siapa, baik ke tak baik. Cukup sekadar tu lah. Kalau kawan tu tak baik, bang, tak boleh kawan dengan dia tu bang, dia tu tak molek sikit. Awak dengar mana ada orang bagi tahu saya gini. Kita dengar dulu, betul ke tak ni kawak fitnah? Tak tahulah orang sebut. Kita pun siasatlah kawan kita ni macam mana. Nah, ada bini kita jangan bagi kawan dengan makcik-makcik bawang, jangan. Popek jangan. Bagi kawan dengan baik-baik, tak bagi masjid macam ni okeylah. Tu mari popek benda sikit je tapi banyak kediheret, banyak benda yang akan berlaku. Rosak rumah tangga ni kerana orang yang ketiga. Sebab tu cukup hentikan ambil gambar tayang pada Facebook semua sekali, hentikan. Jangan duk buat perkara-perkara yang ditipu oleh syaitan. Kita sendiri pun orang yang mengaji sunnah Nabi, orang yang faham sunnah Nabi, hak duk sebut sunnah Nabi hari-hari, tolong bagi tahu keluarga kita. Awak nak ambil gambar habis 1000 lebih pun ambil gambar, tapi jangan duk upload dalam Facebook, jangan duk upload dalam Instagram apa. Ini semua merosakkan akhlak semua sekali. Rosak akhlak semua sekali. Kita nak anak cucu kita akan datang biar dia tengok gambar kita, cukup lah ni gambar Tok Wan zaman dulu. Seorang duk atas pokok duku, seorang duk bawah, seorang duk dalam petak, seorang duk atas. Cucu pun tengok. Kenangan itu sahaja, bukan untuk tayang. Bila masuk Facebook ni seluruh dunia boleh tengok. Seluruh dunia boleh tengok. Layak kita nak tanggung dosa seluruh dunia ni. Nak tengok hari-hari perbuatan hak tidak dibenarkan oleh syarak begitu.
Tak benar. Nak peluk isteri, peluk. No lah. Dalam bilik awak lah peluk. Peluk di rumah tak apa. Peluk apa depan orang ramai? Bodoh sungguh. Baik. Kemudian sesungguhnya riya itu pula jelas bagi manusia sama ada cepat atau lambat. Mereka pasti murka dan mencela sifat riya itu. Sekiranya mereka menunaikan ibadah dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala menzahirkan keikhlasan itu kepada manusia. Kasih mereka itu terhadapnya seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya, dan ia mendapat dua kepujian, pujian daripada Allah dan pujian daripada makhluk. Sebab yang ketiga adalah tamak. Ubatnya adalah seorang itu mengetahui dengan mempunyai sifat tamak, seperti tamakkan harta benda yang diragui saja. Belum tentu dia dapat memiliki harta itu, meskipun dia bersikap berasa riak dan kehilangan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab riaknya itu adalah pekerjaan yang tetap dan diyakini. Sebenarnya manusia yang tamak tidak pernah sunyi daripada kehinaan. Siapa yang meninggalkan sifat tamak pada makhluknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatnya di sisinya, dan apabila dia menghadirkan dalam hatinya tentang nikmat syurga dan mengetahui hilangnya satu nikmat itu, sekiranya mereka memiliki sifat riak, maka hatinya akan berpaling daripada makhluk dan menjadikan dirinya dengan cahaya keikhlasan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga membantunya dengan taufiknya. Tamak pada satu perkara, dia akan menjadi seorang yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamak dalam satu perkara ini menjadi orang yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak lebih supaya orang puji dia, supaya orang tengok dia dengan kelebihan yang dia ada. Dia sanggup buat apa saja supaya nampak kelas, nampak okey, nampak dia ni hebat. Padahal tak ada apa pun, semuanya milik Allah Ta'ala. Tapi dia akan, sifat tamak tu ada pada jiwa dia, ada pada diri dia, untuk tunjuk pada orang lain. Maka dia pun menjadi seorang yang rugi sebab dia mendapat kehinaan daripada Allah. Oleh kerana itu, kita perlu mengetahui bahawa sebahagian daripada ubat bagi mengelak sifat riak, iaitu menyembunyikan ibadah, menyembunyikan kejahatan. Kita walau bagaimanapun kita seharusnya menzahirkan ibadah supaya manusia lain mengikutnya dan mengembarinya dengan syarat dia ikhlas dan jauh daripada riak. Boleh nak tunjuk orang ibadah ni, tapi kena jauh daripada riak tu lah. Nak jaga hak tu susah tu. Nak jaga tu. Kadang-kadang tersasul benda tu supaya nampak kita ni buat ibadah. Kita buat apa pun derma ke apa, nak suruh orang tiru, kita dapat pahala. Bukan nak kepada pujian daripada orang. Dan mulut orang ni tidak kosong saja dia puji. Puji tu masalah. Apabila puji, kita nak tanggung pujian orang tu, kita kena banyak beristighfar. Ya Allah, aku ni tak ada apa, ya Allah, dalam hati kita ni, untuk mengawal hati kita. Sebagaimana saya pernah cerita pada tuan-tuan, Syekh Muhammad Salih Utsaimin rahmatullah alaih. Muhammad Salih Utsaimin yang hebat. Dia apabila dia berceramah di hadapan orang ramai, lalu pengurusi majlis itu biasalah memperkenalkan diri, siapa dia Syekh Salih Utsaimin, dia ni orang macam mana, dia ni degree ke apa ke semua sekali. Bila orang tu perkenal, dia kata cukup. Sudah, dia kata. Orang tu kata, Syekh, saya nak memperkenalkan saja. Cukup. Orang dah kenal, dia kata. Aku tak kenal, manusia tak kenal pun tak apa, biar Allah Ta'ala kenal aku. Cukup. Menyebabkan orang tu berhenti daripada memperkenalkan diri dia, terus panggil dia untuk berceramah. Kena nak jaga tu. Kadang-kadang kita tak ada apa pun, baru balik haji tapi tak panggil haji, Allah, muka masam. Biasa duk panggil biasa-biasa je nama dia. Hari tu dia pergi haji, balik haji tu tak ingat nak buat haji depan tu. Muka lain macam. Biasa duduk bayar ITO kita, hari tu tak bayar gitu. Hari tu tak bayar ITO kita. Biasa dia bayar ITO lah. Sebab apa? Tak panggil haji ke dia.
Gelaran-gelaran itu semua manusia yang bagi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik gelaran muttaqin pada kita, merana kita. Allah Ta'ala letak gelaran fasiqin, fasiqun pada jiwa kita lagi teruk. Tapi kalau orang tu tidak ada tansri, kita letak tansri, tak demam pun dia. Betul tak? Orang tu ada tansri, kita tak panggil tansri pun tak sakit pun dia. Ke macam mana? Contoh tak saya panggil Pak Cik tansri, Pak Cik tak tansri pun. Tansri minum air gini, oh dia panggil tansri, kita rasa kecil manis pun turun. Tu dia. Lepas tu kita panggil saya saja Pak kita. Awak panggil saya Datuk Seri, saya panggil awak Tan Sri. Ada tak herok tak mulut kita? Dah. Kau jadi sakit perut bila panggil Tan Sri, orang tak jadi sakit perut. Dah. Ada alahan apa pun. Situ dah nak beritahu bahawa benda yang manusia bagi bentuk penghargaan kepada manusia sikit pun tidak ada nilai. Tetapi apabila Allah Ta'ala menarik kepada seseorang gelaran muttaqin, mukhlisin, muflihin, walaupun jiwa ni tak terasa, tapi akhirat merana. Macam mana kalau Allah Ta'ala tarik gelaran mukhlisin, orang yang ikhlas, kerana dia tidak ikhlas. Mukhlisin, orang ikhlas. Mukminin, orang beriman. Tapi Allah Ta'ala letak perkataan fasiqun, fasiqin, orang fasik. Yang paling teruk lagi musyrikin, orang syirik, kafirin. Lagi teruk. Pangkat Allah Ta'ala ni, innallaha tis'ata wa tis'ina sama. Nabi kata, sesungguhnya Allah ni ada 99 nama. Allah Ta'ala nak panggil esok orang tu, Allah Ta'ala akan bagi anugerah. Orang yang bersyukur, Tuhan bagi anugerah ni. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, istighfar pada Allah, Tuhan bagi anugerah. Anugerah ada di sisi Allah. Sebab tu Nabi kita minta ni, aku seru nama-nama yang ada padamu, sammaita bihi nafsak, nama yang kau menamakan sendiri padamu, au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang ada pada kitabmu, au a'lantahu ahadan min khalqik, ataupun nama yang kau tak beritahu pada orang lain yang engkau sahaja tahu, ya Allah. Aku seru semua sekali untuk mendapatkan hajat. Seru nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk akhirnya, namun kita perlu menyembunyikan segala maksiat dan dosa dengan syarat kita tidak diniatkan sehingga fasik. Manakala sekiranya kita menyembunyikan maksiat supaya orang akan mengatakan kita orang saleh, maka itu tidak harus. Malah sekiranya meninggalkan ketaatan ibadah-ibadah sunat kerana takut dikatakan riya, juga tidak diharuskan, bahkan termasuk dalam riya. Al-Fudail berkata, ar-riya'u tarkul amali khaufan min ar-riya'. Riya itu bermula dengan meninggalkan amal ibadah kerana takut kepada riya. Meninggalkan amal ibadah takut pada riya, lah sekali jadi riya juga. Jadi riya juga lah. Tinggal satu perkara, takut pada riya. Lepas tu tiba-tiba orang puji, tiba-tiba je mari riya balik. Tu masalah. Istighfarlah banyak-banyak pada Allah. Akhirnya kita perlu mengerjakan ibadah dan bersungguh-sungguh dan melarat riya. Namun sekiranya jatuh juga dalam riya, maka kita perlu bertaubat daripadanya dengan segera. Ini bab riya, dan insya-Allah pada tahun depan kita masuk bahagian yang ketiga dalam kitab kita ini, sikap yang dipuji. Kita sebut ni semua sikap-sikap hak tak baik ni, kita ngaji hak tak baik dulu. Bila tak baik, kita akan ngaji pula sikap-sikap yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Macam mana sikap-sikap dipuji tersebut? Kita sambung tahun depan. Bulan 12 saya rehat sebulan tu kerana banyak nak pergi keluar negara. Jadi kita sambung pada tahun depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi